wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih lagi masuk dalam tajuk Al-Hawadis allati hasalat fil Ramadan, peristiwa-peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan. Ghazwatul Badri Kubra, iaitu peristiwa perang Badar. Bahkan Nabi sabihati yaumul Jumaat bisa bi'asyara min Ramadan, pada subuh hari Jumaat yang ke-17 daripada Ramadan, tahun yang kedua daripada Hijrah, iaitu tahun yang dipadukan padanya puasa. Dan berlaku satu peristiwa, iaitu hari pembezaan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah Ta'ala memuliakan Islam dan orang-orang Islam, dan Allah Ta'ala menghinakan kesyirikan dan juga orang-orang yang musyrik kepada Allah. Walaupun dalam keadaan orang Islam bilangannya sedikit, dan juga kurang kelengkapan dia. Dan itu peperangan Badar adalah peperangan yang agung, peperangan yang besar, kerana peperangan ini peperangan yang menzahirkan Islam, dan maknanya menzahirkan Islam dan juga mendatangkan cahaya pada Islam. Nabi SAW keluar bersama sahabat pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu 12 Ramadan. 12 Ramadan, dan bilangan Nabi yang keluar bersama dengan sahabat adalah 313 orang. Dalam 313 orang itu, bersama Nabi hanya 3 ekor kuda sahaja dan 70 ekor unta. Dalam itu mereka bergile-gile atas seekor unta 3 orang. Antaranya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid ibn Harisah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas seekor unta ni 3 orang bergile-gile. Maka naiklah seorang. Kalau Sayyidina Ali naik, maka Nabi dengan Zaid bin Harisah unta tadi. Kemudian naik pula Zaid bin Harisah. Bila naik Zaid Harisah, Nabi SAW dengan Sayyidina Ali pula bila naik bagi geleran Rasulullah SAW, lalu mereka kata, "Irkab wa nahnu namshi ma'aka." Naiklah ya Rasulullah, kami akan bersama dengan kamu. Nabi kata, "Ma antuma bi aqwa minni ala mashi." Kalau nak bandingkan kamu berdua dengan aku lebih kuat lagi berjalan. Berjalan maknanya, dan aku juga mengharapkan pahala daripada kamu berdua ini. Maka Nabi SAW seperti biasa tidak mengambil kesempatan, bergile-gile dengan sahabat. Dan tidaklah mereka keluar 313 orang itu nak berperang liqasdil qital, tidak. Wa innama li ta'arudi, akan tetapi untuk menghalang ataupun menahan li'airi Quraisyin, bagi kafilah orang Quraisy al-qadimah minasyam, yang datang daripada Syam. Maka ketika itu ketua mereka adalah Abu Sufyan. Maka ketika mana Nabi SAW bersama sahabat 313 orang itu pergi nak menyekat kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan, Abu Sufyan merasa takut. Bila Abu Sufyan rasa takut, maka Abu Sufyan menghantar seorang yang bernama Damdam ibnu Umar al-Ghifari. Maka Damdam ini pergi ke Mekah. Dan sampai di Mekah dia potong hidung unta. Kemudian darah pula dia koyak-koyakkan baju dia. Dia koyak-koyakkan baju campur dengan darah dia. Lalu orang Mekah tengok, apa kena dengan kamu ni? Inilah dia Muhammad dan sahabat-sahabat dia. Muhammad dan sahabat-sahabat dia. Maka terkejutlah orang-orang Mekah. Di antara mereka adalah Abu Jahal. Nama Abu Jahal adalah Amru ibn Hisham. Maka Abu Jahal dan tenteranya itu pergilah ke medan Badar.
pergi ke medan Badar. Mereka pergi tu seramai lebih kurang 950, lebih kurang 950. Banyak kitab-kitab sejarah kata 1000. Wallahu alam 950 ke hampir-hampir 1000 lah tu. 1000 lah maknanya. Begitu juga kita madrasah ada berapa orang lah. Saya nak buat jamu buka puasa habis kurang dalam 60 orang. Tapi kalau hantar makanan dah 60 orang. Maknanya mestilah kena ada yang lain pula, tukang masaknya, gurunya, jemaahnya. Begitulah 950. Tapi kira-kira lebih kurang 1000 lah. Lebih kurang 1000. Lalu mereka keluarlah. Keluar tadi wafihim min asyrafihim. Maka di kalangan mereka ada pemimpin mereka. Maka pemimpin mereka bila mereka keluar je, Nabi kata hazil Makkah qad alqat ilaikum aflazal kabidah. Orang Mekah ni maknanya mereka itu nak mencampakkan hati mereka. Maknanya apa? Nak membawa kepada kebinasaan. Maka ketika mana datangnya kumpulan tentera Abu Jahal untuk menyelamatkan rombongan Abi Sufyan. Kerana Nabi nak tahan rombongan Abi Sufyan. Sebab apa Nabi nak tahan rombongan Abu Sufyan? Kerana rombongan Abu Sufyan inilah yang mengambil harta-harta orang Islam. Dan Nabi bukan nak perang, Nabi nak ambil harta dia, harta orang Islam je. Jadi ketika itu Nabi nak mengejar rombongan Abu Sufyan ini. Abu Sufyan lalu ikut pantai. Kemudian berjaya mereka sampai ke Mekah. Rombongan Abu Jahal ini yang nak beri bantuan kepada Abu Sufyan pergi ke medan Badar. Akhirnya dia ada di medan Badar. Rombongan Abu Sufyan sampai Mekah. Bila rombongan Abu Sufyan sampai ke Mekah, Abu Sufyan hantar pula bagi tahu, balik semulalah ke Mekah. Kami sudah selamat. Muhammad dan pengikut dia tak berjaya menangkap kami. Kami sudah selamat. Jadi Abu Sufyan minta Abu Jahal balik semula ke Mekah. Bila mendengar macam itu, apa kata Abu Jahal? Abu Jahal kata tidak. La narji'u hatta narida Badran. Kami tidak akan balik sehingga kami sampai ke medan Badar. Dan pananhara al-juzur wa nashrabu al-khamru wa ta'zibu alaihi al-kiyan. Kami akan sembalai unta-unta, kami minum arak, kata Abu Sufyan, dan kami dengar nyanyian-nyanyian daripada joget-joget wanita-wanita, katanya tadi. Maka inilah Abu Sufyan, dia tak nak juga balik ke Mekah. Abu Sufyan, Abu Jahal dah sampai ke medan Badar. Abu Jahal dan tentera dia tadi. Abu Sufyan sampai dah di Mekah, selamat dah. Dan Nabi nak kejar rombongan Abu Sufyan, terlepas. Sampailah di Mekah. Selamat Abu Sufyan. Maka Nabi berhadapan dengan Abu Jahal pula. Falamma alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimadi qafilah, dengan kedatangan kafilah, wa masir Quraisy liqitalihi, dan Nabi pula dapat tahu kafilah daripada Abu Jahal dah datang, dan rombongan Abu Jahal ni nak memerangi Rasulullah. Istisyara ashabahu, maka Nabi pun bermesyuarat dengan sahabat-sahabat. Nak buat mana ni? Tentera Abu Jahal sudah ada di hadapan kita. Macam mana ni? Sedangkan kita bukan nak berperang, kita nak ambil barang kita je. Macam mana dengan pandangan sahabat? Faqama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka berdirilah Sayyidina Abu Bakar, berdirilah Sayyidina Umar, fa ahsanal qaul. Maka kedua-dua tadi ini, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, maka dia pun maknanya mengeluarkan perkataan yang baik, maknanya beri semangat bersama dengan Nabi. Abu Bakar dengan Sayyidina Umar kata, kami tetap bersama denganmu ya Rasulullah. Kalau Rasulullah perang-peranglah, kalau Rasulullah ajak balik lah.
nak perang kuda 3 ekor je. Nak perang. Di kuda 3 ekor je nak perang ni. Lalu dalam keadaan macam itu bangun Miqdad. Sayyidina Abu Bakar menyokong Rasulullah. Sayyidina Umar menyokong Rasulullah. Kalau Rasulullah berperang, dia 2 orang tak akan lari. Tidak akan lari, akan bersama dengan Rasulullah. Faqama Miqdad. Bangun Miqdad. Faqala, ya Rasulullah, imdi lima amrakallah. Panahnu ma'aka wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa izhab anta wa rabbuka faqala inna hahuna qa'idun. Kata Miqdad, ya Rasulullah, teruskan perjuangan. Teruskan MD, teruskan perjalanan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu, kami, katanya Miqdad tadi, akan bersama engkau ya Rasulullah. Wallahi, demi Allah, la naqulu laka, kami tidak akan berkata, kami tidak berkata kepada kamu kama qalat banu Israil li Musa, sebagaimana katanya Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa Bani Israel kata pada Nabi Musa? Izhab anta, pergi kamu perang. Bani Israel ini pengikut Nabi Musa dulu, dia kata pada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka, pergilah kamu berperang dengan Tuhan kamu tu, faqatila, berperanglah kamu kedua-duanya. Inna hahuna qa'idun, kami sebenarnya nak duduk sini ya, kami nak balik. Mau nak pergi perang, dia perang dengan Tuhan kamu, kami nak balik. Kami nak duduk. Maksudnya mau duduk, kami tidak mau menyertai. Kami tidak akan kata begitu. Kami tidak akan kata begitu. Bahkan kami akan kata, walakin kami kata, imdi anta, teruskan berjalan kamu wahai Rasulullah, wa rabbuka, bersama dengan Tuhan kamu, faqatila, untuk berperang, inna ma'akuma muqatilun, kami akan bersama denganmu Allah dan Rasul, kami akan bersama denganmu dan dengan Allah. Maknanya ini dah Miqdad. Fawallazi ba'asaka bil haq, maka demi jiwa kamu yang dibangkitkan di atas kebenaran, lau sirta bina ila barqil ghamam, kalau engkau berjalan dengan kami sampai ke tempat yang bernama Barqil Ghamam ini, minal Habsyah, daripada Habsyah. Habsyah lah Ethiopia tu. Maknanya lidina ma'aka, nascaya kulit-kulit kami akan bersama dengan kamu. Apa makna kulit-kulit? Maknanya tubuh badan kami akan bersama dengan kamu. Min duni hatta tablughahu, makna sehinggalah kami akan sampai dengannya. Kamu pergilah ke mana saja, berperang, kami akan bersama dengan kamu. Kalau kamu pergi ke Habsyah, ke Ethiopia, ke Afrika sekalipun, kami akan bersama dengan kamu. Maknanya ini semangatnya sahabat bersama Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan, maka Rasulullah mengatakan dengan perkataan yang baik, wa da'a lahu bi khair, dan mendoakan dia kebaikan. Nabi doakan ikut Miqdad. Summa qala alaihi salam, ashiru alayya ayyuhan nas, ashiru alayya ayuhan nas innama yuridul ansar. Faqala Sa'ad, tunjukkan kamu kepada aku wahai manusia. Innama yuridul ansar, yang dimasukkan manusia itu orang Ansar. Maksudnya Nabi nak tanya, dah macam mana orang-orang Ansar, ke mana pendapatmu? Orang-orang Madinah ke mana? Cuba bagi komentar, cuba bagi tahu kepada saya wahai manusia. Manusia itu orang Ansar, orang Madinah. Dan orang Madinah macam mana nak perang dok dengan Abu Jahal ni 1000 orang, kita 313 aja. Dah mana orang-orang Ansar? Faqala, bangun orang Ansar namanya Sa'ad bin Mu'az. Faqala Sa'ad ibn Mu'az, wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah, sesungguhnya engkau seolah-olah engkau menghendaki kami ya Rasulullah. Nabi kata, ajal, betul. Katanya Sa'ad ibn Mu'az, engkau yang kau masukkan itu kami ke semuanya? Kata Rasulullah, ya. Kata Sa'ad, aman nabika, kan kami beriman dengan kamu kan? Aman nabika wa saddaqnaka, dan kami kan membenarkan kamu kan. Belaka ibarat kata tanya kami. Maknanya Rasulullah suruh benda-benda tanya dah apa-apa kami ni.
Maknanya wa qad saddaqnaka wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Dan kami telah menyaksikan bahawanya barang yang engkau datang ini adalah kebenaran. Wa atainaka ala zalika uhudana, dan kami telah berikan kepada engkau janji-janji kami, sumpah setia kami. Wa mawasiquna, dan juga kepercayaan kami, ala sam'i wa ta'ati, dan atas ketaatan kami dengar dan kami taat. Famdi ya Rasulullah, teruskan perjuangan ya Rasulullah. Mangat sahabat-sahabat Nabi tu 1000 orang depan tu, 1000 orang depan, ada tak ada benda pun. Maknanya wa antum azillah, kamu ni dalam keadaan serba kekurangan, bilangan kurang, alat kelengkapan kurang, semuanya serba kekurangan. Nak lawan kita mau lawan, imdi ya Rasulullah, teruskan perjuangan Rasulullah. Kata Sa'ad bin Mu'az, apa kami jangan tanyalah. Qad saddaqnaka, amanna bika, qad saddaqnaka, kami kan beriman, kami kan benar kan. Ya Rasulullah, buat hidayah pun gitu juga. Tunggu. Kita tengok malam ni hujan lebat, bangun ke tak bangun? Kalau tak bangun, dah boleh perang lah kita. Baik, maka kata teruskan ya Rasulullah. Lima aradta, bagi barang yang kau kendaki. Fawallazi ba'asaka bil haq, sesungguhnya demi jiwa yang dibangkitkan dengan kebenaran. Lau ista'radta bina hadzal bahra faqadathu la qadatnahu, seandainya engkau meminta kepada kami di hadapan kami terbentang lautan, lalu engkau suruh menyeberangi, nascaya kami menyeberangi. Yang kata perang ya Rasulullah, kalau terbentang di hadapan kami lautan, engkau suruh seberang, nascaya kami seberangi. Kalau tak pandai berenang, naik perahu. Maknanya kami pun akan menyeberangi gitu, ma'aka bersama kamu. Ma takhallafa minna rajulun, tidak ada seorang pun yang ketinggalan, tidak ada seorang pun yang mengundurkan diri. Ma takhallafa, tiada yang ketinggalan daripada kami, rajulun wahid, seorang pun daripada kami. Ini Sa'ad bin Mu'az kata, orang Madinah tak ada masalah, nak pergi perang, pergi perang. Kalau lah suruh seberang lautan, pergi seberang tu, kami akan menyeberangi. Percayalah Rasulullah, tidak ada mata khallafa rajulun wahid, tidak ada seorang lelaki pun yang akan mengundur diri, tak ada. Bila dengar macam tu semangat, semangat. Maka dikatakan bahawa wa ma nakrahu an nalqa aduwana wa inna la sabrun 'indal harbi sudukun 'indal liqa'i. Dah tidaklah kami benci untuk dicampakkan musuh, untuk berjumpa dengan musuh kami. Sebab kami ni bukanlah maknanya suka juga, bukanlah kami suka jumpa musuh, tetapi kalau bertemu musuh, kami adalah orang yang sabar dalam peperangan. Musuh jangan dicari, tapi bila jumpa musuh tidak lari. Maknanya musuh tidak mencari, kami tak cari musuh, tapi kalau jumpa musuh kami tak lari. Hanya jumpa aku je lari. Jumpa musuh dah lari. Lalu dikatakan wa inna la sabrun, sesungguhnya kami akan sabar inda harbi, ketika berperang. Sudukun inda liqa, dan kami ini maknanya benar ketika mana bertemu dengan musuh, kami tak akan lari. La'allallahu yurika minna ma taqarrabahu 'ainaka fasirna bika ala barakatillah. Moga-moga Allah Ta'ala menunjukkan kepada engkau dan kepada kami barang yang hampir dengan mata engkau, maka jalanlah, kami akan berjalan dengan engkau ala barakatillah, atas keberkatan Allah. Maka katanya kami tetap akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasunna alaihi sallallahu alaihi wasallam bi qauli Sa'ad, maka suka Nabi dengan dengar kata-kata Sa'ad tadi. Sa'ad tadi kata, kami dengan Rasulullah ni kami tak akan lari, kami akan bersama. Maknanya akan terus berjalan, berjalanlah dengan keberkatan Allah Taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gembira dengan kata-kata Sa'ad ini. Lalu Nabi kata, siru ala barakatillah, bergeraklah kamu di atas keberkatan Allah Ta'ala. Fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifadaini
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada aku salah satu daripada dua kumpulan orang Islam dengan kumpulan orang kafir tadi, faka'anni anzur al-an, seolah-olah aku tengok dah sekarang ni. Allah buka kepada Nabi ketika itu. Serta-merta Allah Taala tunjuk pada Nabi ila musari'il qaum, tempat maknanya pertembungan dengan kaum itu, fama ta'addauha, dan pada barang yang tidak melampauinya. Maka Nabi SAW terus dibuka oleh Allah, nampak musuh-musuh di hadapan mata dia. Dan Allah memberi kenyataan kepada Nabi bahawa walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah memberi pertolongan kepada tentera Badar disebabkan tentera Badar itu dalam keadaan bertakwa kepada Allah walaupun berada dalam keadaan serba kekurangan. Maka turunlah pada malam itu hujan. Tengok kena pula. Pagi tadi kita kata bodoh, subuh Jumaat. Subuh Jumaat, malam ni turun pula hujan. Lagi perang dah lah ni. Demo kata mana? Ya, kami tak akan kata, ya ustaz nak pergi mayang-mayang, kami nak tidur. Kami tak akan kata begitu. Kami akan kata, ustaz pergi mayang-mayang, kami akan bersama dengan ustaz dan dengan ustaz mayang. Akhirnya yang tak marinya ustaz. Demo duk tunggu pagi. Maka dikatakan apa? Wa nazala fi tilka lailah al-matar. Maka turunlah pada malam itu hujan, macam malam sekarang, macam sekarang ni. Fakana 'alal mu'mini rahmatan, namun adalah bagi orang mukmin hujan itu rahmat. Wa tasbitan li aqdamihim, dan akan mengukuhkan lagi kaki-kaki mereka, pendirian mereka. Maka dalam keadaan macam itu, bagi orang Islam hujan turun bagus. Bagus orang turun. Bawa halang wa balan al-kufar. Adapun bagi orang kafir ini satu kesukaran, satu bala bagi mereka. Sebab apa? Mereka duduk kawasan bawah lembah tadi, hujan turun, kaki jadi becak, orang-orang KL kata. Orang Terengganu kata lecoh. Maknanya sehingga tempat dia tadi jadi tak tu. Tidak apa ni? Mana nak jalan pun jadi payah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, idh yughshikumun nu'asu amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijsa syaitan wa liyughbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ketika Allah Ta'ala menjadikan mereka itu mengantuk, nu'as itu mengantuk, amanatan sebagai jalan keamanan dengannya, keselamatan baginya, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an, dan Allah Ta'ala turunkan kepada mereka tadi, atas mereka itu daripada langit air hujan, liyutahhirakum bihi, untuk menyucikan kamu dengannya, dengan air hujan tadi, dengannya, wa yudhiba ankum rijsa, dan dapat menghilangkan daripada kamu ini tipu daya syaitan, wa liyughbita ala qulubikum, dan dapat mengikat atas hati kamu, wa yusabbita bihil aqdam, dan dapat mengukuhkan pendirian. Jadi tentera Badar ni jalan-jalan letih. Bila letih nak perang, malam hujan boleh tidur, kalau tidak, kalau siapa perang lalu mati juga. Dah lah letih jalan lagi. Maknanya kemudian puasa lagi, kemudian malam pula perang mana. Jadi Allah Ta'ala bagi rehat. Bila rehat, mari hujan mengantuk, tidur. Bila tidur pagi esok nak perang, segar lalu. Maknanya jadi segar Allah Ta'ala bagi. Lalu dalam keadaan itu semakin kuat, maknanya semangat mereka. Maka wabtada al-qital, bermulanya peperangan, bi khuruji Aswad ibnu Abdul Asad. Keluarnya seorang yang bernama Aswad bin ibnu Abdul Asad. Aswad maknanya hitam, anak kepada hamba singa. Tapi nama je. Aswad ibnu Abdul Asad ila jihati haudil ma',
Dan nak bagi tahu orang Islam dia duduk kawasan yang ada air, kawasan yang ada air. Jadi walaupun dia ramai, kawasan ada air, orang Islam yang menguasai. Lalu dalam keadaan macam itu, hujan pula turun. Pula orang Islam duduk kawasan ada air, tempat tinggi. Dia tetap bawah. Hujan turun, air lagi kat dia. Jadi sukar kepada dia. Jadi payah sikit nak menghadapi orang Islam. Lalulah dalam keadaan air pula tak ada, orang Islam menguasai. Lalu dia keluar satu orang bernama Aswad bin Abdul Asad ila jihati haudil ma. Dia pergi ke tempat mata air. Tempat mata air itu ada orang Islam jaga. Dia pergi, dia berkata, wa'ahidullah, dia berjanji dengan Allah, kata dia, la ashribanna min haudihim, aku akan minum air kat dia. Aku akan minum dekat telaga mereka ataupun tempat mata air dia. Tempat mata air itu orang Islam pegang. Orang Islam pegang, tapi dia tak ada air. Dia nak ke mana? Dia pun pergilah nak ambil air. Dia pun kata, wa'ahidullah, aku berjanji dengan Allah Ta'ala, la ashribanna min haudihim, aku akan minum daripada telaga mereka, daripada mata air mereka. Oh, debaya. Maknanya tempat kita pegang, dia nak mari ambil. Nak cari air. Dia kata, au la'uhdimannahu, ataupun aku binasa dengannya, au la'amutunna dunahu, ataupun biar aku mati kerana nak ambil air tadi. Semangat dia tadi. Macam mana bila dia mari dekat telah mata air orang Islam, tempat sumber air orang Islam, dia mari faqama Sayyidina Hamzah. Dia dah berdiri Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni panglima Islam. Sayyidina Hamzah ni panglima Islam. Sayyidina Hamzah ni dikenali Asadullah, seringnya Allah. Bukan barang-barang orang Sayyidina Hamzah ni. Tiba-tiba mari saja berdiri Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, falamma iltaqiya, tiba-tiba bertembung dengan Sayyidina Hamzah. Tengok Sayyidina Hamzah. Mun lagi mana? Nak ambil air orang Islam, maknanya pergi kat mata air. Falamma iltaqiya, bila bertembung saja dengan Sayyidina Hamzah, darabahu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pun pukul dia selalu. Pukul selalu fi rijlihi, catah kaki dia. Catah kakinya, faqata'aha, putus kaki, terpotong kaki dia. Yang main dengan Sayyidina Hamzah. Maka dalam keadaan tu wa waqa'a ala zahrihi, maka dikatakan bahawa bila dipotongnya kakinya tadi, maka jatuhlah dia tadi. Summa habwa, merangkak pula dia. Dalam kaki kena merangkak lagi. Habwa nahwal haudi, merangkak pergi dekat pelubang air lagi. Sayyidina Hamzah fataba'ahu Hamzah. Dia ngakak Sayyidina Hamzah ikut je. Ngakak ikut je Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pun ikut. Sampai dekat kolam air, dia kata la ashribanna, aku nak minum kat sana. Pong Sayyidina Hamzah bunuh lalu. Mati terus. Yang main dengan panglima Islam. Panglima Islam. Maka orang kafir tengok, Allah, mati lah orang kita seorang. Dan lu tembeng-tembeng nak ambil air, sumber air. Ba'dama qatalal Hamzah Aswad, lepas dia ada Sayyidina Hamzah tadi membunuh Aswad, kharaja Utbah wa akhihi Syaibah, maka keluarlah seorang yang bernama Utbah dan adiknya nama Syaibah ibnu Al-Walid. Maknanya Utbah dan Syaibah pada ila mubarazah, maka menyuruh untuk bertarung. Mana orang Islam? Oh, dia buat debel. Mana dia tengok dah orang dia mati, keluar dua orang tadi. Al-Walid, ya, ibnu Al-Walid. Al-Walid ibnu Utbah maknanya. Syaibah ibnu Rabi'ah, Al-Walid ibnu Utbah. Maka dia panggil, mana orang Islam? Fada'a ila mubarazah, dia menyeru untuk bertarung. Faqaraja ilahi salah satu minal ansar, maka keluar orang Madinah 3 orang. Ya, ada 3 orang. Maknanya orang dia pun keluar. Utbah, yang keluar Utbah ibnu Rabi'ah,
Syaibah ibnu Rabi'ah, Al-Walid ibnu Utbah. Keluar 3 orang. Maknanya maka keluarlah 3 orang Madinah nak lawan. Orang dulu nak berperang, dia lawan seorang sama seorang dulu. Yang tahu panglima dia lawan. Lepas dia siapa kalah baru berlaku pertempuran. Begitu dia panah enjin tu. Maknanya maka dalam keadaan macam itu keluarlah 3 orang Madinah. Orang Madinah keluar. Bila orang Madinah keluar, 3 orang tadi tengok, orang Madinah tadi, faqalu malana bikum hajatan, kami tak ada keperluan dengan kamu. Kami tambah orang kopeh-kopeh gini tambah. Dia tengok orang Madinah, dia rasa orang Madinah ni komang, dia tambah. Malana bikum hajatan, kami tidak ada keperluan bagi kamu. Walakin akhruju ilaina min aqfaina, keluarkan daripada kamu, golongan kamu, orang yang sepadan dengan kami. Oh my, ini kamar-kamar tamu. Kami nak ospah hak tarah dengan kami. Maknanya hak hebat-hebat, hak keluar hak hebat-hebat katanya. Aqwa inani yang sekupu, yang setaraf dengan kami. Daripada Bani Amina, daripada Bani saudara kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum Ubaidah, bangun Ubaidah daripada tidur. Ada lagi tidur. Kum Ubaidah, bangun Ubaidah ibnu Haris. Kum Sayyidina Hamzah, bangun Sayyidina Hamzah. Kum ya Ali, bangun Sayyidina Ali. Ubaidah ibnu Haris, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali. Ketiga-tiga ini panglima Islam yang hebat-hebat. Maknanya fakanat awwalu mubarazati baina salasati minal muhajirin, maka adalah awal-awal pertembungan ataupun pertarungan antara 3 orang daripada orang muhajirin, orang Mekah belaka, ma'a salasati minal utati Quraisy, bersama dengan 3 orang apa dia panggil petualang. Maknanya 3 orang yang daripada kita musuh orang Quraisy ni. Maknanya wa nazala fi zalika qouli ta'ala hadza khasmani iktasamu fi rabbihim. Inilah dia pertembungan yang mereka itu maknanya berlawan ke semata-mata kerana Allah Taala. Sayyidina Hamzah bin Abdul Talib lawan Syaibah ibnu Rabi'ah. Sayyidina Ali bin Abi Talib lawan dengan Al-Walid ibnu Utbah. Sayyidina Ubaidah ibnu Haris, Ubadah ibnu Haris ibnu Abdul Talib lawan dengan Utbah ibnu Rabi'ah. Jadi nak perang Badar, dia lawan seorang sama seorang dulu. Waktu keluar 3 orang lawan 3 orang. Lepas tu keluar dulu seorang. Sayyidina Hamzah lawan Syaibah ibnu Rabi'ah, berlawan dulu. Berlawan dulu. Fakutilah Hamzah Syaibah. Sayyidina Hamzah bunuh Syaibah, kalah Syaibah. Dia lawan dengan Sayyidina Hamzah, mana boleh lawan. Mati. Orang kafir tengok Allah, mati pula buat dia seorang. Tadi mati tu Aswad. Lepas tu lawan pula Sayyidina Ali, lawan dengan Al-Walid. Maka qatala Ali Al-Walid, maka Sayyidina Ali bunuh Al-Walid. Al-Walid mati pula. Sayyidina Ali bisa. Maknanya Sayyidina Ali ni maka kali mana kalau mati pula keju orang kafir. Mati pula Al-Walid. Kemudian lawan Ubaidah ibnu Haris, lawan dengan Utbah ibnu Rabi'ah. Kedua-dua tadi sekejap aja Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ali matikan dia. Tapi mengenai Ubaidah ibnu Haris dengan Utbah ni saingan yang sengit. Hampir-hampir Ubaidah itu kalah. Hampir-hampir Ubaidah itu kalah. Waqtalafa Ubaidah wa Utbah bainahuma darbataini khilahuma, bergilir-gilir pukul, berlawan-lawan, berlawan pedang. Ni kata orang ni tu maknanya. Maka perlawanan tadi maknanya agak sengit sikit-sikit. Maka dia kata fahamalu Ubaidah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afrashahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadimahu syarif wa wada'a khaddahu ala kadim syarif faqala ya Rasulullah law ra'ani Abu Talib la alimahu anni ahadkum bi qawlihi. Allah panjangnya cerita ni.
Wallahu a'lam. Sambung kita sambung besok biar dia perang tu dia gomol dua orang. Jadi antara Ubaidah dan juga Haris dengan Ubaidah ibnu Haris bersama Utbah bin Rabi'ah. Biar panjang ni. Jadi oleh kerana panjang kita berhenti dahulu. Maknanya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.